أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا يوافي سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه. سبحان ربي العظيم. اللهم فتح عمدة العارفين كما فتحت عارف الصالحين. بشر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله وسلم الحمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita menyambung kembali pengajian ilmu tasawuf kita, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita dah sampai pada muka surat 84, iaitu pada kata-kata dan telah berkata syuyukh kami. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi kalimatihi. Dan telah berkata syuyukh. Syuyukh ni makna segala guru-guru kami. Bukan seorang. Bukan seorang ulama yang berkata, tapi ramai. Yang diqadakkan terbahagi kepada 4 bahagi. Ni kalau dalam bahasa Arab itu Al-Maqdi. Al-Maqdiyat. Al-Maqdi itu makna yang diqadakkan. Jadi ada beza antara qadak dengan Al-Maqdi. Qadak itu ketentuan sejak azali. Maqdi pandang dari sudut ianya yang ditakdirkan, yang diputuskan. Jadi pandang dari sudut Maqdi, dia ada 2 pandangan tu. Satu pandang sudut qada, itu yang menentukan, itu sifat Tuhan. Kalau qada tu pandang sudut Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mentakdirkan. Maqdi si maf'ul, maknanya pandang sudut yang ditakdirkan. Jadi yang kita nak pandang ni apa ni? Yang 4 bahagi dia, 4 bahagi ni pandang dari sudut yang ditakdirkan. Kalau pandang sudut yang mentakdirkan, satu qada, itu kita panggil dalam ilmu tauhid ta'alluq sifat iradah. Satu je. Semua tu takdir dari Tuhan. Tapi bila kita pandang sudut perkara yang ditakdirkan, perkara yang diqadakkan ataupun maqdi, bagi 4. Apa 4 tu? Yang pertama nikmat. Yang pertama nikmat. Yang kedua syiddah. Syiddah tu artinya kepayahan. Segala balak, cobaan, jerebu, sakit, demam, kepayahan masuk syiddah. Tadi nikmat, sedap, seronok, bahagia, nikmat. Dan yang ketiga khair, kebaikan. Khair. Khair ni maknanya direzekikan kita ni buat taat pada Allah. Itu khair. Segala kebajikan, segala yang baik. Yang keempat syar, jahat. Bila jahat ni maksud dia maksiat, perkara yang melanggar hukum. Jadi ada 4 tu. Nikmat, lawan nikmat syiddah. Khair lawan khair syar. Kalau dalam istilah lain, nikmat, bala, taat, maksiat. 4 macam. Ini pandang dari sudut yang ditakdirkan, pandang sudut perkara yang berlaku kat kita. Adapun pandang sudut Tuhan yang mentakdirkan, dia satu je. Itu apa? Ta'alluq sifat iradat, keputusan yang dibuat oleh Tuhan sejak azali itu.
Pandang sudut yang Tuhan buat semua khair. Dia tak ada syiddah, dia tak nama nikmat, dia tak nama syar, dia semua khair. Khair makna baik. Kenapa? Kerana dia kait dengan sifat Tuhan. Tuhan tak ada sifat jahat dia. Tuhan sifat dia semua baik. Kalau jahat tak nama Tuhan. Bila dia ditakdirkan kena kat tubuh badan kita ni, bila sodap nikmat, bila tak sodap kita panggil syiddah, payah, susah, haus, lapar, itu syiddah. Tapi yang menjadikan siapa? Allah juga. Ada perkara yang Allah buat tak baik, kalau ada tak baik, tak nama Tuhan. Tuhan buat semua benda baik. Cuma bila berlaku kat kita ni, di situ berbeza-beza. Pandang dari sudut kita, pandang dari sudut Tuhan, semua baik, semua khair. Ustaz cakap betul Ustaz. Habis kalau maksiat, walaupun maksiat pandang dari sudut hukum syarak, jahat, tak baik. Berzina, tak baik. Pandang sudut qada, yang mengizinkan perkara itu jadi siapa? Allah. Tentu ada hikmah. Ni next level lah. Taat, taat pandang sudut syarak pun bagus. Pandang sudut yang mentakdirkan pun bagus juga. Khair. Pandang sudut yang kena takdir ni, di sini berbeza-beza. Bila dia masuk ke alam syahadah ni, alamul ghaib, semua baik. Semua baik. Kita kata pergi. Maka nikmat itu, sekarang ni bila kita pandang ini nikmat, ini sesuatu nikmat. Nikmat pula ada 3 macam. Nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmatul huda war rasyad. 3 macam nikmat. Nikmat ijad mana nikmat mengadakan, diadakan daripada tak ada kepada ada. Satu nikmat. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Dulu tak ada kereta, sekarang ada kereta dah. Nikmat tu. Dulu sakit, sihat. Nikmat. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat, yakni Allah memperpanjangkan nikmat. Nikmat diperpanjangkan hidup. Dah hidup dah, dah ada dah, diperpanjangkan, dimaintainkan. Itu nama dia nikmatul imdad. Yang ketiga, nikmatul huda war rasyad. Artinya nikmat mendapat petunjuk. Petunjuk dan hidayah pun nikmat juga daripada Allah. 3 macam nikmat. Baik, kalau kita dapat nikmat, apa nak buat? Maka nikmat itu bila dapat, wajib redha. Wajib redha, wajib suka, wajib gembira. Gembiralah sebab nikmat. Wa bidzalika falyafrah. Maka dengan nikmat Allah hendaklah kau bergembira. Apa nikmat paling besar sekali yang ada pada orang beriman? Apa nikmat paling besar? Nikmat lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat juga tu. Nikmat huda wa rasyad, Rasulullah. Sebab tu kalau kita tak gembira Rasulullah lahir, kafir. Saya tak gembira Rasulullah lahir, saya tak suka Rasulullah lahir. Apa hukum dia? Tak gembira, tak suka, tak redha Rasulullah lahir. Lahir bahasa Arab apa? Maulid. Habis sambut maulud menzahirkan gembira. Jadi yang khilaf, yang duk orang kecoh ni, masalah merayakan tu. Tapi kalau tak suka Nabi lahir, hilang iman. Hilang iman. Sebab tu janganlah cepat-cepat nak bid'ah, nak salah orang bersambut maulud. Sebab maulud tu menyatakan kegembiraan dalam hati, suka dengan nikmat Tuhan. Nikmat apa? Nikmat diturunkan seorang Rasul. Tiba-tiba kita marah orang gembira. Tak boleh buat. Jangan buat maulud. Kita ni tak suka orang bergembira Rasulullah lahir. Kacau tu. Hati-hati tu. Bila nak membahaskan sangat benda-benda maulid ni, tiba-tiba sampai tahap kita tak suka.
Tak suka apa tu? Tak suka Nabi lahir. Tak suka Nabi lahir, kacau. Ini wajib redha. Artinya wajib gembira, wajib suka. Dapat nikmat wajib suka. Tak suka? Tak suka. Tak suka macam apa tak suka? Benci. Kalau benci nikmat Tuhan, na'udzubillah min zalik. Padahal kita kata apa? Wajib redha. Wajib redha padanya dengan qada dan qadi dan maqdi. Tiga tu. Apa beza tiga tu? Apa beza tiga? Qada keputusan sejak azali, qadi apa qadi? Tuhan yang mentakdirkan. Qadi Tuhan. Qadi zat yang mengqadakkan tu. Maqdi yang dihukumkan. Artinya, yakni apa makna qada? Hukum takdir. Qadi zat yang menghukumkan, maqdi yang dihukumkan. Jadi kalau dalam masalah nikmat, tiga-tiga kena redha. Redha kita kepada si qadi, redha pada qada keputusan yang dia buat, redha pada maqdi yang dihukumkan itu. Macam kita pergi mahkamah lah. Pergi mahkamah, awak diputuskan hukum Polan bin Polan penjara 3 tahun. Tak. Siapa yang memutuskan tu? Qadi. Hakim tu lah, qadi tu. Lepas tu keputusan yang dia buat qada. Benda yang kena hukum kat kita ni maqdi. Jadi kalau satu orang kata, saya redha lah dengan hukuman yang diberi ni, saya redha lah. Hakim ni pun baik orang dia. Saya redha lah. Saya redha dengan hakim, saya redha dengan keputusan, saya redha dengan apa yang jadi kat saya. Itu redha dengan tiga sekali. Jadi al-qadi Allah, yang mentakdirkan itu Allah. Baik, buruk, tak elok, sihat, sakit, maksiat, taat. Sekarang kita bicara tentang nikmat dulu. Ada 4 tu kan. Nikmat kita kena redha tiga-tiga sekali. Redha makna tak ada komplain, tak ada kebencian, keluar semua itu, melainkan suka dan seronok dengan apa yang berlaku. Kita kena dalam masalah nikmat kena redha dengan qada, qadi dan maqdi. Hukum yang menghukumkan dan yang dihukumkan. Dan wajib atasnya syukur daripada sekira-kira bahawasanya yang dia dapat itu nikmat. Pandang sudut itu nikmat, benda baik, dia kena syukur pada Allah. Syukur sangat, terima kasih pada Allah, terima kasih pada Al-Qadi itu. Mahkamah memutuskan Polan bin Polan kena bayar kepada tuan sebanyak RM5,000 untuk membayar ganti rugi. Kita pun syukur. Nikmat, dapat, menang, syukur. Syukur dapat. Tuhan memutuskan umur kita dipanjangkan. Alhamdulillah, syukur. Dan syiddah itu pula, syiddah, kepayahan. Wajib redha padanya syiddah dengan qada. Dan wajib kita redha dengan qadi. Dan wajib juga kita redha dengan maqdi. Tiga-tiga. Keputusan telah dibuat oleh Allah sejak azali. Umur kita 30 sampailah 50, susah hidup kita. Tak ada senang dia. Lepas sakit, domam lagi. Lepas tu elok domam, Covid pula. Lepas Covid semput pula. Redha. Terima kerana ini qada Tuhan. Redha dengan qadanya, wajib redha dengan qadi, Tuhan yang menentukan, dan maqdi apa yang sedang berlaku pada diri dia. Batuk dia, kahak dia, keluar darah dia, demam dia, redha. Ini takdir daripada Allah. Aku redha kerana Kau yang nak aku macam ni, aku terima ya Allah. Allah, kerana memandang yang mentakdirkan tu Allah. Ini kalau syar berlaku lawan daripada nikmat tadi, balak berlaku, syar. Habis. Dah dua dah. Dan wajib atasnya bersifat sabar. Dan wajib atas hamba tu sifatnya sabar, menanggung. Sabar tu makna apa? Menanggung kepayahan itu, kesusahan itu.
daripada sekira-kira, maksud dari sudut bahawasanya perkara itu payah, kepayahan. Dah dua dah. Yang ketiga, dan khair. Yang khair ni apa dia? Kebajikan, kebaikan. Taat. Wajib redha padanya. Allah takdir kita ni, umur kita daripada umur 40 sampai 60, di rezeki kita dia rajin pergi masjid. Tak pernah tinggal kuliah. Masuk maghrib dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pacak dah masjid. Sampailah isyak. Alhamdulillah. Tak macam orang lain. Orang lain Allah Akbar, Allah Akbar, sibuk kat pejabat ni, kat jalan, kat KL, sangkut jam. Kita kat masjid negeri. Setiap hari macam tu. Ingat dalam hati kita, ini khair, ini daripada Allah, aku redha, aku terima ya Allah. Dengan seronok hati. Sebab benda ni baik. Khair. Dia kata dia, dan dia kata dia, terlompat dia. Kepayahan da'a itu. Wajib redha padanya qada dan qadi dan makdi. Dan wajib atasnya menyebutkan nikmat. Maksud menyebut ni mengingatkan. Ingat dalam hati, benak hati dia tu, ini nikmat daripada sekira-kira bahwasanya kebajikan. Ini benda baik. Sekira-kira diberi taufik. Maksud sekira-kira ni dari sudut dia boleh buat taat itu sebab diberi taufik. Taufik kekuatan oleh Allah baginya. Kalau Allah tak bagi taufik, tak mungkin aku berada dalam masjid negeri pada malam ni. Kalau tak diberi taufik, tak mungkin aku solat isyak di sini pada malam ini. Kalau tidak diberi taufik, tak mungkin aku sedang berzikir di tempat dalam masjid ini. Mungkin aku sekarang ni tersangkut jam KL Seremban. Mungkin aku sekarang ni tengah kerja overtime. Mungkin sekarang ni aku tengah urus anak aku sakit. Tapi tidak, pada malam ini Allah kurniakan kita itu istiqamah tiap malam dalam masjid. Itu nama dia khair. Berlaku itu dengan taufik Allah. Syukur. Syukur sangat. Dan ingat diri ini bukan dengan kekuatan diri. Bila berlaku khair, jangan nisbahkan pada dia. Akulah ni, aku dapat semua ni, aku dah. Salah menyambut takdir. The adab when something good happen to you, Allah, ma asabaka min hasanah fa min Allah. Kau kena pandang ni takdir Allah. Boleh buat baik ni takdir dan taufik daripada Allah. Habis. Kena syukur dan menyebut atau mengingat nikmat itu datang daripada Allah, bukan dari dirinya. Dan syar pula, syarun jahat, maksiat berlaku, melanggar hukum berlaku, tergelicik, terjatuh pada maksiat, terbuat itu, terbuat ini, terzina, jadi jahat. Wajib atasnya redha juga. Tapi redha dengan apa? Redha dengan qada, redha dengan qadi, redha dengan terlompat ni. Redha dengan qada, qadi dan makdi. Dan wajib atasnya sabar daripada sekira-kira bahawasanya yang diqadakkan dia tiada sekira-kira keadaannya makdian, yakni kejahatan. Jadi dia kena redha dengan yang menjadikan itu, memutuskan dia terjatuh ke dalam maksiat ni Allah. Dia kena redha. Dia kena redha yang memutuskan tu Allah, dia kena redha. Lepas tu makdi tu, makdi tu dia kena redha. Dia kena redha sekira-kira bahawasanya apa? Bahawasanya syar, maksiat itu yang diqadakkan dia tidak sekira-kira keadaannya makdian, yakni kejahatan. Ini saya nak kena terang sikit. Bila maksiat ni dia ada dua sudut pandang. Sudut hukum takdir, sudut hukum syarak. Bila kita tengok, aku dah buat maksiat lah, aku dah tak sembahyang, aku dah jahat sekarang ni. Pandang dari sudut jahat itu tak boleh redha.
Tak boleh redha, haram redha. Redha bil kufri kufrun. Tapi pandang dari sudut ini juga sebahagian takdir Allah dan kita tak boleh nak lepas dari situ. Kena redha pula. Kena terima. Kena terima yang kita ni jadi jahat dengan takdir. Ni kena terang elok ni, kita tak salah faham ni. Maksudnya perkara ni menunjukkan kita ni lemah. La haula wala quwata illa billah. Menangis kita pada Allah, ya Allah. Hati kecilku ni aku tak nak buat macam ni, ya Allah. Tapi aku redalah. Aku terjatuh juga. Aku manusia yang lemah. Aku telah jatuh juga dalam maksiat kerana belenggu nafsu. Maka kita tak redalah. Tak reda dengan makdi. Tak reda dengan makdi. Tak reda dengan makdi dari sudut dia makdi. Dia nak berlawanan dengan syarak. Tapi kena reda dari sudut itu hukum daripada Allah. Jadi baru balance. Maksudnya macam ni. Sekiranya ditakdirkan kita ni jadi jahat 10 tahun. 10 tahun berzina, mencuri, tak semayang. Bila kita reda ini daripada Allah, cara reda macam mana? Tengok. Bila kita kata kita reda ini takdir Allah, berarti kita tak ada putus asa. Tak putus asa. Sebab mungkin akan berubah. Boleh berubah. Kalau Allah nak dia berubah, dia berubah. Datanglah kehambaan yang menyendiri itu. Nampak kata diri itu kalau Tuhan tak bantu tak boleh jadi baik. Maka dia kata apa sini? Tengok. Pandang sudut dia buat jahat, tak boleh reda. Sebab dia ada iradah dia tu. Kehendak dia yang ingin buat jahat. Dia yang pilih nak buat jahat. Yang tu tak boleh reda. Reda dengan maksiat. Dia kena lawan. Dia kena cuba juga mengatasi nafsu dia. Dia kena baiki, dia kena taubat. Jadi makdi dua sudut ya. Reda dengan qada, benda ni berlaku, dah berlaku dah, takdir Allah yang mentakdirkan Allah, tapi dengan sebab saya yang memilih. Saya yang nak buat jahat ini. Pandang sudut itu tak boleh reda pula dah. Ni nak kena mengaji ni, nak pergi faham betul-betul Dan inilah. Jadi tidak sekira-kira keadaannya jahat itu makdian. Ini kejahatan. Dan inilah seperti barang yang ada. Kamu reda bagi mazhab yang mukhalif bahawa ada maklum bagimu, tiada bahawa ada iaitu mazhab bagimu. Macam mana nak masuk ini? Imam Ghazali buat perumpamaan supaya kita senang faham. Misalnya kita ni mazhab apa? Kita mazhab Syafi'i. Kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Ya? Apa contoh dia? Contoh kita beramal mazhab Syafi'i, sentuh anjing ni najis. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu dalam mazhab Maliki, sentuh anjing tak najis. Jadi kita reda. Kita tak bangkang. Itu awak kata tak boleh sentuh anjing. Yalah mazhab saya. Habis dia macam tu, itu mazhab Maliki. Ini 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali. Ini yang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, lain tidak. Ada 2, satu mazhab yang kita beramal, satu mazhab yang kita faham, kita terima tapi kita tak beramal. 2. Itu dalam fiqh. Dalam fiqh dia ada 2. Satu mazhab yang kita beramal, satu mazhab yang kita faham, kita terima, dalam hati kita dia betul juga, tapi kita tak beramal dengan mazhab. Fiqh. Tauhid serupa juga. Tauhid dia ada mazhab syariat, dia ada mazhab hakikat. Saya ulang balik, ini penting faham ni. Dari sudut mazhab hakikat, berlakunya maksiat itu takdir. Kena terima, kena reda. Tapi tak dia beramal. Maksudnya tak boleh, aku buat maksiat dia pun Tuhan dah takdir. Tak boleh. Bila nak beramal dengan mazhab syariat, iaitu syariat kata apa? Berzina itu maksiat, kau kena taubat, kena menyesal. Beramal tu. Beramal dengan mazhab syariat. Hidup kena beramal dengan mazhab syariat. Hakikat kat sini. Aku faham ini adalah takdir Allah. Bertaubat, memohon pada Allah, jangan lagi buat. Tapi aku reda sebab ini takdir Allah. Serupa macam mazhab fiqh tadi. Kita beramal menyentuh anjing itu najis, batal. Itu yang kita beramal. Tapi kalau kita tengok ada orang mazhab Hanafi main dengan anjing, itu mazhab dia, kita reda lah. Betul juga ijtihad dia.
Begitulah kata Imam Ghazali, bila kita berlaku sesuatu yang tak baik, kita buat maksiat, dia kena pandang macam tu. Pandang dengan dua mazhab, dua mata, two eyes. Looking at the thing that we do against syarak, kita kata maksiat. Taubat, bersungguh, menangis, minta ampun pada Allah. Tapi dalam masa sama kita tahu ini takdir. Baik, apakah implikasi bila kita tahu sesuatu yang tak baik ni sebenarnya takdir? Apa implikasi dia? Kita tidak terlalu menyalahkan diri sampai putus asa. Ada harapan. Kadang seorang, aku tak boleh berubah, dah macam ni aku, dah berpuluh tahun dah aku cuba tak boleh, aku memang Allah dah jadi. Itu maknanya dia tak yakin atau dia tak tahu sebenarnya benda ni termasuk takdir. Dan takdir tu di tangan Allah, bukan tangan dia. Bukan tangan dia. Tapi kalau semua dekat tangan dia, dia salahkan diri dia sampai dia kecewa, frust. Dia tak boleh nak buat. Memanglah tak boleh, awak makhluk. Yang boleh Allah. Bila kita faham seperti itu, terbit keseimbangan. Ya, kita salah. Ya, kita taubat. Ya, kita mengaku kita tak betul. Tapi dalam masa sama kita memohon kepada Allah yang mentakdirkan itu, ya Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Rayu pada Allah, takdirkanlah aku yang baik-baik, jauh keluarkanlah aku daripada perbuatan maksiat ini. Engkaulah yang boleh mengeluarkan, bukan orang lain. Kata lain, kalau kita tak percaya macam ni, itu yang musuh tahu. Lepas tu putus asa. Ikhtiar kita saja, tak nampak Tuhan. Ini yang maksud dalam kitab ni kata, saya ulang balik. Dan inilah seperti barang yang ada kamu redha bagi mazhab yang menyalahi, bahawa ada maklum bagimu, tiada bahawa ada mazhab bagimu. Maksudnya dia nak terangkan dari sudut dua pahaman dalam serentak. Di waktu kita beramal mazhab Syafi'i, di situ juga ada mazhab-mazhab lain yang juga benar. Kita tidak menyalahkan, tapi kita tidak beramal. Contoh lagi, mazhab Syafi'i wajib baca bismillah Fatihah. Dalam masa yang sama, mazhab Malik kita tahu dia tak wajib baca bismillah. Dia sunat baca secara sir. Jadi bila kita sembahyang dekat masjid haram saja, Allahu akbar, alhamdulillah rabbil alamin, tak baca bismillah, tak sah sembahyang, tak boleh. Tak boleh salahkan, betul dia buat tu. Tapi kalau kita beramal bismillahirrahmanirrahim, tak boleh ikut dia. Begitu juga hakikat di semua Allah. Di sisi Allah semua ni takdir, baik, buruk, taat, maksiat, takdir. Tapi kita bukan Allah, kita makhluk, kita yang dihukumkan. Tak boleh kita belagak macam Tuhan lah. Ini Tuhan yang buat. Tuhan bukan kau. Kau dihukum dengan apa yang kau buat. Macam tu InsyaAllah faham pelan-pelan. Maka demikianlah redha dengan makdi. Maka jika dikata orang yang redha, adakah ada dapat bertambah? Kalau orang tanya pula, dia tanya, thumma qawlu man yarji'u ila al-'ilm tarda mazhab mu'ayyan takuna ma'luman laka wa fa in qila faradi hal takuna mustazidan. Adakah orang yang redha itu mendapat bertambah? Bertambah apa? Bertambah dengan hartakah atau tidak? Dia dah redha kan? Adakah harta dia bertambah, kebaikan dia dah redha ke semua hukum Tuhan ni? Ini menarik ni. Apa dia kata? Kata Kil, bahkan dengan syarat khair dan solah, tiada dengan hukum. Maka kata Kil, bahkan bila dia redha tu bertambah, bahkan bertambah, tapi dengan syarat khair, taat dan solah baik, tiada dengan hukum. Tidak boleh dengan pasti, mesti tambah. Tak boleh. Kalau Allah nak tambah, Allah tambah. Kalau Allah tak nak tambah, Allah tak tambah. Tidak boleh dengan pasti. Hukum tu mana? Mesti tambah.
aku dah redha, Allah mesti tambah, mesti bagi aku harta, mesti bagi aku kaya. Maka tiada mengeluarkan dia yang demikian itu daripada redha. Kalau dia niat dalam hati dia, Allah, aku dah redha dengan hukum kau ni, mudah-mudahan engkau bertambah-tambahlah baik aku, bertambah-tambahlah dengan keadaan aku ini. Boleh tak buat macam tu? Kita redha ni, kita doa, ya Allah, aku redha ni, kau jadikan aku miskin 10 tahun, aku redha ya Allah. Kalau boleh ya Allah, lepas ni senang lah pula, janganlah susah panjang. Boleh tak niat macam tu? Tak salah. Tapi jangan dengan hukum. Artinya jangan dengan kau mesti ya Allah, aku dah redha dia, dah 10 tahun tau, takkan 10 tahun lagi macam ni ya, siap tu. Itu dengan hukum. Tak boleh, tu tak ada adab dengan Tuhan tu, paksa Tuhan pula dah. Tak boleh. Maka tiada mengeluarkan dia Allah, tidak mengeluarkan Allah akan dia tu bila dia buat macam tu daripada redha. Dia masih dinamakan orang yang redha dengan takdir. Cuma dia buat syarat. Kalau boleh ya Allah, aku dah sabar dengan sakit ini, kau sembuhkanlah. Kalau kau nak sembuhkanlah, kalau tak nak sembuh, aku tetap terima. Adakah boleh macam itu? Jawapan dia boleh. Tak keluar daripada redha. Tetapi menunjukkan atas redha, maka iaitu yang terlebih aula. Bal yadullu ala redha fahuwa, kata dia aula. Bahkan dia kata menunjukkan demikian, menuntut tu atas redha. Menunjukkan mempamerkan diri itu terima dengan apa yang Allah terima tu, Allah takdirkan dia tu. Allah takdir dia macam itu tu, Allah jadikan dia macam itu lebih aula. Macam perbuatan Nabi Ayub alaihissalam. Bukan dia tak boleh angkat tangan doa, tapi dia nak redha dengan keadaan dia itu lebih aula lagi. Tak minta langsung, senyap. Kalau dah ini kehendak kau ya Allah, aku terima, lebih baik. Yang tadi tak salah. Ya Allah, 10 tahun dah aku sakit ni ya Allah, kalaulah engkau sembuhkan penyakit aku ini ya Allah, senang lagi aku nak ibadat. Tapi kalau kau tak sembuhkan pun tak apa, kalau kau sembuhkan lagi seronok lah. Boleh, harus. Tapi kalau macam ni, ya Allah, 10 tahun kau dah aku bagi aku sakit, kalau kau sakit aku 10 tahun lagi pun tak apa. Aku tetap terima, tak berubah. Itu lebih aula, lebih hebat lagi lah. Dia tak ada teringat. Kalau dia susah tak teringat nak kaya. Kalau dia kaya tak teringat nak susah. Kalau dia bujang tak teringat nak kahwin. Kalau dah kahwin tak teringat nak bujang balik. Itu makna redha. Redha dengan apa yang Allah takdir kat dia. Ni dak masa bujang, bila nak kahwin. Dah kahwin 10 tahun, menyesal kahwin. Kalau tahu macam ni, seronok bujang dulu. Ini tak ada redha. Redha terima dengan apa keadaan yang Allah letak sekarang ni. Sakit, terima sekarang. Bujang, anak 10, terima. Tak ada anak, terima. Tak ada komplain. Itu redha. Tak ada komplain. Lepas tu dia kata apa lagi? Lepas tu dia kata sekira-kira maka demikianlah redha dengan tetapi menunjukkan atas redha bagi yang terlebih aula, kerana bahawasanya orang yang mencengangkan dia suatu diredalah dengan demikian, bertambah daripadanya. Siapa yang mencengangkan, mentakjubkan diri dia dengan suatu, diredalah dengan demikian, bertambah daripadanya. Maksud tu bahasa tu. Tengok dalam kitab ni, li anna man a'jabahu syai'un wa radiya dhalika istazada minhu.
Kata Tuan Syekh ni, barang siapa yang menimpa akan diri dia sesuatu, lepas tu takjub dia, Masya Allah, ini takdir daripada Allah, Subhanallah, aku terima dengan seikhlas hatiku. Takjub dia, nescaya ditambah oleh Allah. Tuhan ni sifat dia, bila hamba dia redha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ni bila tengok satu orang hamba ni relax, nanti Tuhan tambah. Tuhan tambah apa yang Tuhan nak tambah. Apa yang Tuhan fikir, bukan fikir, apa yang Tuhan nampak bagus tu, kita Tuhan akan tambah lagi. Itu sifat dia. Tambah harta ke, tambah sabar ke, tambah apa, ikut Tuhan. Tengok ni. Dan adalah demikian itu Nabi SAW apabila hadir laban, susu, dan bersabdalah ia, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu wa fi ghairihi, yaqulu warzuqna khairan minhu, yaqulu wa zidna khairan minhu. Allahumma barik lana, ya. Nasrullah ni bila datang susu kat dia, dia akan baca apa? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu wa fi ghairihi, yaqulu wa fi ghairihi, yaqulu wa zidna khairan minhu, ya. Jadi macam ni maksud dia. Jadi dia ada dua kaul doa Rasulullah. Satu macam ni bunyi dia, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Satu, ya Allah, berkatilah bagi kami pada susu ni, dan tambahlah engkau daripadanya. Dan kau tambahkanlah daripadanya, daripada susu ni. Berkatilah susu ni dan kau tambahkanlah susu ni. Sama ada sikit jadi cukup ataupun tambah banyak lagi, tambah lagi. Satu riwayat dia pula, doa dia macam ni, Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi, tambahlah berkat pada susu ni, berkatilah susu ni dan tambahlah berkat daripada ini susu, wa fi ghairihi, dan pada selainnya susu. Yang datang susu, tapi Nabi doa, ya Allah, kau bagilah berkat dan kau tambahlah pada susu ni dan pada lain susu ni. Yang datang susu, tapi diminta Allah, Nabi minta pada Allah, jangan susu ni je berkat, jangan susu ni je bagus, yang lain-lain juga, apa yang datang semua baik. Satu. Riwayat lain berkata Nabi SAW macam ni pula, Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu, ya Allah, kau berkatilah bagi kami pada susu ni dan kau tambahkanlah akan yang lebih baik daripada susu ni, makanan yang lebih baik lagi. Nampak? Jadi kalau kita faham macam tu, Nabi ni rezeki dia susu. Tak ada Nabi, alhamdulillah susu ni dah baik, syukur ya Allah. Tak, Nabi minta apa? Ya Allah, aku syukur susu ni ada, tapi aku nak, kalau boleh ada lagi yang lain. Nabi sendiri buat macam tu. Maknanya tak salah kalau kita minta satu benda dan kita minta lagi yang lain. Macam, ya Allah, aku redha aku sakit, tapi kalau boleh kau bagi aku bertambah sihat lagi. Itu bagi orang yang level bawah lah. Kalau level Tok Wali tak itu, ya Allah, aku redha dengan sakit ni, ingat aku pada engkau, kalau boleh tambah sakit lagi. Tak sanggup kita. Aku dah sakit dah ni, alhamdulillah, kalau boleh biar sakit lama sikit. Wah, tu lain macam doa tu. Jadi maksud daripada Tuan Syekh ni, dia nak bagi tahu Rasulullah sendiri buat macam tu. Tak ada. Hai Tuhanku, berkatkanlah bagi kami dan tambahlah kami daripadanya. Tak salah macam tu. Tak maksud kita tak redha. Kita dah redha dengan benda ni, tapi kita kalau boleh nak lagi yang lain, tak masalah. Dan yang lain daripadanya, bersabda ia, dan sabda yang lain pula, ya Allah, berkatkanlah kami pada susu ni dan rezekikanlah kami yang lebih baik daripada ini. Tak salah macam tu. Dan pada suatu tempat, ya, jadi kalau kita nak kiaskan, contoh Allah Ta'ala, rezeki kita ni ada satu garaj kereta yang alhamdulillah rezeki kita bagus.
Ya Allah, aku redha dengan rezeki garaj kereta yang aku dapat ini, rezeki aku redha ya Allah. Tapi kalau boleh ya Allah, kau tambah lagi sebiji lagi sebelah ni. Wah, adakah berdoa seperti itu maknanya kita tak redha? Tak salah tuan-tuan. Kita minta kita tambah tak apa. Ustaz kalau macam ni Ustaz, ya Allah, aku redha isteriku ni baik sangat ya Allah. Kalau boleh tambah seorang lagi. Yang itu saya tak tahu. Itu tepuk dada tanya iman. Tapi rezeki ni ada baik ni, tambah seorang lagi. Kalau tambah kebajikan tak apa, tambah pening kepala, itu saya tak tahu. Ya. Ini disuruh tambah tang susu ni. Yang itu tak tahu. Dan pada suatu tempat daripada dua tempat itu tiada menunjukkan atas bahwasanya tiada redha dengan barang yang ditakdir Allah Ta'ala baginya daripada demikian itu. Ini satu tempat. Kita minta pada Allah Ta'ala tak apa. Yang tak boleh macam ni, ya Allah, tempat ni tak best dah, tak seronok, kau boleh tak bagi aku tempat lain? Itu tak ada. Aku tak seronok dengan sini, aku nak yang ini lah, nak lain. Itu tak redha lah. Tak redha lah. Tapi ya Allah, aku suka dah, tak ada masalah. Kalau kau tambah lagi, kan bagus. Tak apa, boleh. Nak minta pada Tuhan pun kena ada ilmu. Maka jika engkau kata, maka tiada menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan istisna. Istisna mana insya-Allah. Cuba tengok doa Nabi tu. Tadi ada Nabi doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu insya-Allah. Tak ada. Jika engkau menghendaki ya Allah, Nabi tak sebut. Terus Nabi sebut gitu je. Dan tiada pula Nabi kata dengan syarat kebajikan dan solah. Ya Allah, berkatilah padanya ya Allah, dan kau tambahlah daripadanya ya Allah, dengan syarat kalau benda tu tambah baik, kalau tak baik jangan. Nabi tak sebut macam tu. Maka ketahui olehmu bahawasanya pekerjaan ini senya ada ia tapi dengan hati. Bukan tak ada dalam hati. Ini masalah urusan redha dengan tak redha dengan takdir Allah adalah hati, walaupun tak sebut kat mulut. Dan sungguhnya dikata dengan lidah ibarat daripada demikian itu, maka tiada diiktibarkan dengan mengekalkan ibarat sebutnya serta baginya dengan hati. Maka ketahuilah olehmu yang demikian, maka bahawasanya pekerjaan ini amat dicita-citakan. Apa maksud dia ni? Maknanya kalau ada orang komplain, Nabi tak sebut pun insya-Allah, ya Allah berkatilah jika engkau kehendaki. Tak sebut tak mesti tak ada. Maksud dia, walaupun Nabi tak sebut, tak mesti tak ada. Macam kita kata kadang-kadang kan, Tuan, macam mana Tuan boleh kebun Tuan ni nampak pokok subuh? Alhamdulillah, saya pakai baja ni lah. Pakailah baja ni, tumbuh pokok nanti. Tak sebut insya-Allah, salah ke? Kalau sebut boleh, tak sebut pun tak apa. Syarat dalam hati insya-Allah. Orang beriman sentiasa ada insya-Allah. Insya-Allah tu tauhid. Jika Allah menghendaki. Besok datang tak? Datang. Tak sebut insya-Allah. Adakah total salah? Kalau sebut bagus, tak sebut pun tak mesti tak betul. Yang penting dalam hati tu insya-Allah. Kalau Allah berkehendak aku datang. Betul dia kata sini. Apa yang disebut dengan lidah itu ibarat lafaz, tuturan kata. Tuturan kata nak tunjuk apa yang dalam hati ini. Walaupun Nabi tak sebut, tak mesti tak ada. Ma fi kama husuli bi kai fa'lam dzalika ay mazkur anna hadhihi umur inma takun bil qalbi wa anna natluqa lisan ibaratan amma fi
mukinan bila syakin. Ya. Dengan maksud walaupun kita Nabi tak sebut dalam doa itu tapi kita yakin dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa meyakini keberkatan itu datang daripada Allah. Ya. Wallahu alam. Al-aridur rabi' asyada'id wal masaib. Awarid yang keempat ialah segala kepayahan dan segala musibah-musibah. Dah selesai tentang masalah takdir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita beramal dengan apa yang telah kita faham. Betapa pentingnya sifat redha dengan takdir itu, dan tidak ada salah kita meminta pada Allah yang lebih baik. Walau lebih baik itu maknanya lebih baik dari sisi Allah bagi agama kita dan juga bagi kehidupan dunia akhirat. Dan kalau kita tak sebut insya-Allah pun tak masalah. Janji dalam hati kita tu ada perkara itu. Wallahu a'lam. Ada nak tanya? Dia susah. Apa itu? Dia kaya. Macam kita cerita tadi kan. Satu orang hidup dia susah, miskin, gaji 800 sebulan. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, Engkau baikilah kehidupanku ni yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih luas, supaya anak-anakku boleh lebih belajar lebih baik. Boleh tak berdoa macam tu? Boleh. Tapi dengan syarat hatinya tak merungut dengan keadaan sekarang. Tak merungut. Kalaulah ditakdirkan dia mati, dia timur. Tapi kalau ditambah lagi dengan keadaan yang lebih baik, dia takjub. Dia lagi, ni lagi bagus. Alhamdulillah. Sentiasa hati dia bersyukur dan takjub dengan apa yang Allah kurniakan bagi dia. Jadi ada dua orang berdoa, A dengan B. Doa yang sama dibaca. Ya Allah, dua-dua miskin. A miskin, B miskin. Bezanya A ni selalu merungut dengan keadaan hidup dia. Dia tak suka dengan kehidupan dia pun berdoa. B seronok, B redha dengan apa yang ada. Cuma kalau boleh dia nak tambah lagi. Sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, kehidupan yang aku lalui ini, aku nak kalau boleh kau takdirkan yang lebih baik lagi. Maka Allah Maha mendengar. Antara dua ni, yang mana Tuhan nak terima ni? Yang satu hatinya penuh dengan komplain, yang satu redha. Tentulah yang ini. Sebab yang ini dia redha dengan apa Allah bagi. Dan kalau Allah tak tambah pun dia tak ada masalah. Cuma kalau Allah tambah, Allah berkati, maka syukurnya pun bertambah lagi. Yang ini yang bagus, yang ini yang tak bagus. Jadi persoalannya bukan masalah boleh tak boleh minta. Boleh. Persoalannya adakah kita redha dengan keadaan kita sekarang? Jadi maksudnya apa sekarang ni? Maqasid tasawuf ialah hati kita sentiasa tenang, seronok, bahagia, gembira dengan setiap saat yang kita hidup. Adapun dia berubah menjadi lebih senang, lebih kaya, lebih sihat, dia redha. Jadi bila macam tu, dia sentiasa syukur. Yang ni datang ke, dapat tak dapat, terserah pada Allah. Tapi di saat ini, sampai dia dapat, dia dalam keadaan redha. Contoh Ya Allah, Engkau berilah aku kekayaan, kesenangan, rezeki yang murah, supaya aku dapat beribadah dengan lebih baik. Dalam takdir Allah, doa dia ni makbul. Tapi 10 tahun lagi. Dalam masa 10 tahun ni apa dia nak buat? Bila nak bagi? Bila ya Allah? Bila lagi? Ya Allah, aku doa banyak dah ni. Ya Allah, penat lah macam ni. Ya Allah. 10 tahun komplain. Takdir akan berlaku juga. Tapi 10 tahun ni penuh dengan tak seronok. Dapat juga. Kalau saya, kalau orang yang waras, malu tak? Malu lah. Memang nak dapat pun tapi komplain. Satu orang lagi pula, ya Allah, kalaulah ada rezekiku dia dalam takdirmu itu,
permudahkanlah urusan aku ni, senangkanlah aku dan anak-anak aku ini, supaya kami lebih khusyuk beribadat. Tapi dalam masa yang sama, 10 tahun ni dipenuhi dengan kebahagiaan, keredaan, keterimaan, tak pernah komplain sampai takdir itu berlaku. 2 orang berdoa benda yang sama, yang satu selalu bersyukur dengan apa yang dia dapat, tak ada komplain. Dan bila dia dapat pemberian tu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih, syukur ya Allah. Yang satu lagi tak syukur. Saya ingat dulu saya lah, contoh lah. Saya dulu pakai kereta Gallon, first car. Harga dia Gallon Mitsubishi, harga RM700. Ford hand. Dia punya apa tu, tali timing belt dia tu ada bunyi. Jadi orang rumah saya kalau memang malu kata, bang, kita punya kereta ni lagi 1 kilometer nak sampai, orang dah tahu dah. Sonok lah kan, bagus lah. Kita orang boleh standby kata. Dah sampai, ustaz dah sampai dah. Mana kau tahu? Tu bunyi kereta dia tu. Wah, kan? Tak pernah satu hari pun saya komplain. Sekarang ni pakai Velfire. Sejak. Dah sampai. Kan? Saya bawa kereta tu, sampailah kereta tu terkorban dengan sendiri. Dia putus steering brake tu kan. Bawa, tapi kereta tu macam faham. Sebelum saya bawa dia tu, tak macam tergerak hati nak basuh, macam dah mandi mayat lah. Bawa, putus. On the way pergi Tampin. Komen datang, ustaz, sorry lah ustaz, ini kereta kita jual besi buruk je. Dah tak boleh jalan dah. Oh ya ke? Tak apalah. Tak perlu kita nak komplain dah. Timing belt bunyi ke, tak bunyi ke, takdir tetap berlaku. Tetap juga satu hari esok kita akan dapat yang ini. Tapi kalau kita penuhi hari-hari kita tu komplain. Buang masa, buang waktu, hilang keyakinan, dosa bertambah. Sedangkan yang nak berlaku tetap berlaku. Wallahu a'lam. Itu sebagai kongsi dan pengalaman. Tuan-tuan janganlah buat kita macam tu kan. Syukur dengan apa yang ada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi ilmi qulubana wasta'min asrarana wasyghil bi ni'ati bari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam hamda rabbil alamin.